mulakan lagi 2 minit lah, okey. So kita mulakan lagi 2 minit supaya kita tak membuang masa anda semula. So hari ni tajuk kita lebih kepada berkenaan dengan berkenaan dengan berkenaan dengan tenaga. So tenaga ni basically banyak benda ataupun banyak kita panggil skop dia luas lah, tapi kita fokuskan tenaga berkenaan dengan diri kita ataupun badan kita hasilkan. So that's why lagi-lagi sekarang ni time PKP yang kadang-kadang kita tak boleh aktif macam biasa, kita kadang stres yang menyebabkan badan kita rasa lembik, rasa tak bertenaga kan. Waalaikumsalam. Saya boleh tengok. Waalaikumsalam Tuan Syamsia, Puan Ikram, apa khabar? So saya boleh nampak kan. Puan Ayanti Judi, hai Kak Yati, Waalaikumsalam semua. So kita mulakan sikit-sikit. So tajuk hari ni kita cerita berkenaan dengan, sekejap saya tengok. Kita akan cerita berkenaan tenaga dan keletihan. Okay, so saya share sikit saya punya slide. Nanti ni. Semua share saya punya slide, saya buka tu. Kat mana bertilang? Okay. So kita akan share slide ni. Okay, anda boleh nampak saya punya slide ni. So basically kita akan bercerita berkenaan dengan, hari ni berkenaan dengan tenaga lah. Tenaga dengan fatigue. Okay, apa itu tenaga dan fatigue? Kejap. Tak best lah. Dia tak nampak saya, so tak seronok. Macam ni lah. Okay. Salah. So anda boleh nampak macam ni. Harapnya jelas lah. Saya tak nak besar-besar sangat. Alamak. Okay. So hari ni kita akan bercerita berkenaan dengan tenaga dan fatigue. Okay. So tenaga, kita akan tengok apa itu tenaga. Definisi tenaga itu sendiri. Sekejap, saya besarkan sikit. Okay. Kita boleh lihat kat sini, tenaga adalah merupakan power yang yang akan memacu ataupun yang akan menggerakkan diri kita semasa ataupun akan digunakan semasa kita melakukan aktiviti harian yang datangnya dari basically kalau manusia datangnya daripada inilah chemical energy. Okay, especially ini kalau provide from light, heat ataupun work macam ni basically secara keseluruhan, tapi kalau kita manusia basically datang dari chemical lah. Okay, badan kita hasilkan sendiri. Itulah sumber tenaga. Okay, so dalam badan manusia basically kita ada beberapa jenis tenaga yang sistem yang badan kita akan menghasilkan tenaga ini sendiri. Okay, ada kecil lah, macam tak puas hati buat macam ni. Sekejap. Saya buat full lah. Dia tak best buat macam ni. Kejap. Macam tak seronok bila nampak. Mana saya punya tadi? Okay. So berkenaan yang ini, kalau kita tengok tenaga ni dia terbagi pada 3 sistem. Dalam badan kita akan hasilkan tenaga melalui yang ATP PC energy system ni. Ini basically dia bahasa saintifik sikit lah. Okay, dia daripada yang jenis pertama ni ATP, tak pun yang kedua daripada lactic acid, ataupun yang ketiga daripada aerobic system. Okay, so ketiga-tiga tenaga ni basically badan kita. So saya tak nak terangkan secara detail pasal benda ni sebabnya agak berat. Cuma saya nak tunjuk je
Cuma saya nak tengok apa signifikan ataupun apa perkaitan ni semua ni. Kalau kita lihat ketiga-tiga jenis ketiga-tiga jenis method ataupun kaedah badan kita menghasilkan tenaga ni, dia memerlukan, yang pertama dia ada yang memerlukan oksigen sebagai salah satu medium yang penting, tapi yang paling utama dia memerlukan salur darah sebagai satu medium utama untuk dia menyalurkan tenaga itu ataupun menghasilkan tenaga. Selain daripada salur darah tu, dia ada oksigen, dia ada sumber nutrisi. Sumber nutrisi ni kita boleh bagikan kepada karbohidrat, protein dan lemak jugalah. Kalau kita tengok ATP ni biasanya akan digunakan dalam badan kita apabila biasanya exercise yang hanya dilakukan dalam 1 ataupun 5 second. Exercise dia tak lama. Dia 1 atau 5 second je. So kalau contohlah anda mengangkat benda berat, contoh mengangkat kerusi ke, angkat pasu ke, kebiasaan badan kita akan menggunakan yang energi jenis nombor 1 ni. Yang ini. Okey. Yang energi nombor 2 ni, lactic acid ni, yang kebiasaannya kalau ayat mudah je anaerobik lah. Yang ini biasanya kita tak akan menggunakan dia tidak akan menggunakan oksigen. Dia tak menggunakan oksigen, tapi dia akan menggunakan glycogen ataupun karbohidrat yang kita dah simpan dalam badan. Dia akan tukar, dikeluarkan untuk jadikan tenaga, ataupun kalau glycogen tak mencukupi, dia akan menggunakan lemak ataupun fat dalam badan kita as second source of energy. Ni nombor 2. So kalau untuk anda yang rasa-rasa nak turunkan berat badan, anda kena fokus kat kawasan ni. Badan kita kena pastikan dia change ataupun dia kena menggunakan sistem yang nombor tengah-tengah nombor 2 ni, insya-Allah anda akan mudah untuk menurunkan berat badan itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah aerobik. Ini menggunakan oksigen lah. Kebiasaan ini dia akan menggunakan karbohidrat tu as a main source of energy. So kalau kita tengok kan, yang beza nombor lactic acid dengan aerobik ataupun anaerobik punya sistem energi dengan aerobik punya, beza dia yang lactic acid ni kebiasaannya dia medium ataupun intermediate punya exercise. Dia dalam 5 ke 60 second, 1 minit lah. So kalau anda berlari, berjogging, sprinting, basically anda akan menggunakan lactic acid punya lah. Kalau aerobik ni lebih kepada yang lebih panjang, macam contoh kita berjogging ke, main bola ke, main futsal ke, so lebih panjang. So dia akan gunakan yang aerobik ni. Ni lebih baik, tapi dia akan utilize semua. Okay, kalau yang lactic acid ni lebih pada fokus pada glycogen. So tadi salah info. Lactic acid hanya fokus pada glycogen, aerobik ni akan fokus kepada ketiga-tiga. Okay. So kita tengok kat sini, ini dia punya ni lah. Cuma dia kalau kita gunakan yang glycogen punya ni ataupun yang lactic acid ni, byproduct dia yang lactic acid ni yang akan menyebabkan kita senang jadi fatigue ataupun kita jadi lesu. Kalau orang yang tak berapa aktif ataupun orang yang tak berapa fit, biasanya kalau dia menggunakan sistem yang tengah-tengah ni, kalau lactic acid dia terlalu banyak dalam dia punya darah ataupun dalam badan, akan menyebabkan dia ada masalah cramp. So dia sukar untuk beriadah ataupun melakukan aktiviti harian lah. So tak cantik kat situ. So dia bagus dia yang nombor 3 tu. Okay, so saya akan tunjukkan. Sekejap, alamak. Yang ni dia tak boleh play video. Sekejap. Saya nak tunjuk video sebenarnya. Sekejap, Okay, so ini basically movement, maintain body temperature, and keep up with all the metabolic activities in the body. In our bodies, all physical movement relies on the compound adenosine triphosphate, or ATP. ATP is stored in the muscles, so it is immediately available to produce movement. However, storage of ATP in the muscles is limited, so any movement that lasts longer than a few seconds requires more ATP to be produced. Our bodies have 3 systems that can produce ATP: the ATP-PCR system, the glycolytic system, or lactic acid system, and the oxidative system. The first 2 systems are anaerobic systems, meaning oxygen is not required to produce ATP. And the oxidative system is aerobic, because oxygen is needed for ATP production. The ATP-PCR system is based on movements lasting about 5 to 15 seconds, such as strength power movements like a golf swing, jumps, throwing, or racket serves. These type of quick burst movements can be done with ATP that is stored in the muscles. During short sustained power movements,
or any quick bursts such as a short sprint, ATP will provide the energy alone for the first few seconds, with a compound called creatine phosphate, or PCR, buffering the ATP for another few seconds. Like ATP, the amount of PCR is limited, so this system can provide energy for movements up to about 15 seconds in total. This energy system produces ATP very quickly, but not over a long duration. Next, energy demands shift to the glycolytic system. This system relies on the rapid breakdown of carbohydrates. Glucose, which is one of the most basic forms of carbohydrates, is constantly circulating in the bloodstream, and glycogen is a stored form of glucose in the muscles and liver. This blood glucose, or glycogen, is broken down to create ATP through a process called glycolysis. During this energy supply process, a substance called lactate is formed and hydrogen ions are released. It's believed that the accumulation of these hydrogen ions in the muscle causes the muscle to become more acidic, contributing to fatigue and a burning sensation. Exercises that are performed at maximum rates for between 1 to 2 minutes, such as a 200-yard dash, depend heavily on the lactic acids. This energy system, with all of its processes, can't produce ATP nearly as quickly as the first two systems. However, this system can produce ATP for a much longer duration. This system can use carbs, fats, or if necessary, even protein. However, fats and proteins have to be broken down, so when the system uses them, the process becomes longer. This system is used for longer duration activities, such as a bike ride or long run. The chart on the screen shows an estimate of the percentage of energy used from each system, along with time plotted at the top. As you can see, the ATP PCR system dominates at the beginning, then glycolysis becomes the dominant energy provider, and then energy really relies on the oxidative system. Here are two other charts. The one on the left. Okay, kalau kita tengok dekat sini, yang ini menarik. Kenapa saya cakap menarik? Ini especially untuk anda yang fokus ataupun terfikir untuk turunkan berat badan lah, okay? Ini saya cerita berkenaan orang nak turunkan berat badan. Kenapa? Kalau kita tengok chart yang ada ni, kita fokus. Yang pertama dia, kalau kita tengok yang tadi ATP tu, yang hanya energi tu akan peak dia dalam 1 hingga 5 second, macam kita angkat berat tu kan, dia tak akan memberi ruang ataupun dia tak akan membantu sangat untuk turunkan berat badan. Tapi kalau kita fokus kepada dua jenis yang lain, especially yang glycolysis ataupun oxidative ni, dia akan membantu. Kalau kita betul-betul train badan kita betul-betul jaga pemakanan, kita selalu konsisten melakukan aktiviti exercise tu, dia akan membantu badan kita akan utilize kita punya karbohidrat, kita punya fat as main source of energy, so memudahkan urusan kita untuk turunkan berat badan. So kalau tengok dekat bawah ni tulis untrained punya orang biasanya akan menggunakan ATP as dia punya awal-awal energy. Ni kalau orang yang intermediate, maksudnya orang yang rekreasi punya exercise, biasanya dalam tengah-tengah dia akan gunakan glycogen. Maksudnya kalau sumber karbohidrat yang ada dalam badan dia, simpanan dia banyak, dia akan gunakan yang itu. So that's why kadang-kadang orang tu turunkan berat, dia dah jaga makan, tapi portion karbohidrat dia tu still dalam kuantiti yang dia sentiasa boleh utilize. So sebab tu dia susah nak turunkan berat badan ataupun tak nampak dia punya signifikan dalam penurunan berat badan tu sendiri. Sebabnya kenapa? Badan dia tak betul well train untuk gunakan fat as a main source of energy. So that's why kalau tengok kat belakang tu, well trained punya orang, dia akan gunakan dua-dua. Glycogen, lepas tu dia convert pergi dekat fat juga. So dia tulis dua, so dapat extra energy dan membantu untuk bakar lemak. Okay. Ya, saya stop yang ini. So fokus dekat muka saya kembali. So itu basically tentang tenaga. So kita kena tahu itu standard badan kita macam mana dia hasilkan tenaga. Kalau anda lihat, tenaga itu memang akan fokus akan dihasilkan, yang pertama dia memang bergantung kepada sumber makanan utama kita lah, karbohidrat, protein dengan lemak tu. Kalau badan kita tak mencukupi yang terutamanya karbohidrat, baru dia akan pergi kepada lemak dan terakhir sekali pergi pada protein. Okay, tapi kita tak nak tahu pergi pada protein terus, sebabnya rugi. Macam saya selalu cakap sebelum ni, kalau kita fokus terus bagi pada protein, maksudnya kita utilize protein tu as a main source of energy, nanti ada timbul kerisauan, kita punya otot kita tu akan mengecut ataupun mengendung dan menyebabkan kita punya kadar metabolisme badan tu akan lower down. So bila kadar metabolisme kita lower down,
dia merugikan kita lah. Nanti kita jaga makan cantik-cantik 5-6 bulan tapi still lagi turun badan. Sebab apa? Rupanya badan kita kena lagi kurangkan lagi dia punya kalori. So jadi payah. So kita tak nak macam itulah. Okay. So tapi sekarang kita nak fokus ataupun kita akan twist sikit, kita akan pergi pada fatigue ataupun kelesuan lah ayat mudahnya. Kelesuan ni apa sebenarnya? Okay, kalau kita tengok sekarang ni, sekejap kita tulis kelesuan. Kelesuan. Kita tak pasti betul tak ejaan kelesuan saya ni. Sekejap saya tengok. Betul. Okay, kelesuan. Letih atau fatigue lah. So fatigue ni merupakan satu benda yang kadang-kadang tidak boleh hilang. Bila kita puas cukup tidur ataupun kita jaga makan sebaik mungkin ataupun kita cukup lakukan aktiviti harian, kadang-kadang benda tu tak hilang. Tapi sebab kenapa dia tak hilang? Sebabnya disebabkan kemungkinan besar adalah yang pertamanya sebab kita stres. Yang ini antara punca utamanya kebiasaannya lah. Mengapa kita selalu mengalami rasa kelesuan atau keletihan, especially lepas kita bangun tidur lah. So ini punca utamanya. Sebab kalau tengok ikutkan kajian, hampir 50 hingga 80% 50 hingga 80% orang yang mengalami fatigue memang punca dia disebabkan masalah psikologi. Masalah psikologi ni kita boleh fokuskan sekarang, especially time PKP ni sekarang ialah siapa tak letih kan sekarang ni kan. Asyik-asyik terkurung je, dia tak boleh pergi sana. Lagi untuk orang-orang yang memang bekerja makan gaji, maksudnya berniaga sendiri ke, buka kedai tepi jalan ke, yang memang kena bergantung pada aktiviti pencari kena berusaha setiap hari baru dapat duit, mesti anda jadi lebih stres. Anda memikirkan anak ada 2 orang kat rumah, isteri lagi, macam mana ni nak bagi dia orang makan. So kadang-kadang benda-benda ini kerisauan yang berlaku pada yang kita sentiasa fikirkan hari-hari yang akan menyebabkan kita jadi penat, letih. Badan kita tak mampu nak menghasilkan tenaga sebaik mungkin. Sebabnya badan kita ada dah ada kekacauan ataupun kekeliruan hormon kita dalam badan lah. Dah terganggu sikit sebab stres ni. Sebab saya pernah cakap sebelum ni kan, kalau kita stres je, badan kita tak boleh utilize karbohidrat sebaik mungkin untuk digunakan sebagai tenaga. So that's why penting ataupun wajib untuk kita lakukan sesuatu, especially time PKP ni, macam mana kita nak jaga kesihatan diri kita. Sebabnya time ni banyak sangat dugaan. So kita kena lakukan sesuatu, jangan biarkan diri kita ni sentiasa dilanda stres. Kalau tak dia bahaya. Okay? So antara cara dia kalau kita tengok kan, ini ikut kajian lah. Kalau kita orang tu rasa letih, lesu tiba-tiba and kerap kena, cuba kita meluahkan perasaan. Okay? Tak kisahlah dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan kawan-kawan kita, mana yang kita selesa, kita cuba cari orang yang kita boleh berborak, yang kita boleh bercerita supaya kita dapat jadi rasa lebih lega. Waalaikumsalam. Puan Faizah, selamat pagi. Okay, so itu yang pertama in term of psychology. Yang pertama, cuba kita buat talking therapy ataupun kita buat sesi luahan perasaan lah. Tak semestinya kita perlu pergi jumpa dengan kita pergi berjumpa dengan kaunselor. Kadang-kadang kawan kita pun menjadi kaunselor, isteri kita, suami kita menjadi kaunselor. Yang penting orang tu adalah seorang yang good listener lah. Okay. Yang kedua dia, macam saya cakap tadi lah, yang saya cakap kena pandai kita maintain ataupun kita channel kita punya stress level tu. Jangan kira peram. Lama-lama sampai satu tahap jadi mengganggu kita punya tahap kesihatan ataupun mengganggu kita punya keupayaan ataupun kredibiliti diri kita untuk buat judgement. Kita tak sampai macam itu. So that's why kalau anda rasa anda stres, cuba channel the stress level tu sebaik mungkin dalam cara yang sihat supaya benda tu tidak akan menjadi menyebabkan harmful pada diri kita. Okey, yang seterusnya antara salah satu psychology issue yang related to fatigue, kita punya lifestyle ataupun gaya hidup kita. Kita kena tengok, kita kena lihat apa ciri-ciri ataupun gaya hidup kita yang menjadi punca ataupun yang ada perkaitan yang menyebabkan kita ni mudah dapat stres. Ini kadang-kadang ini kebiasaannya perempuan lah. Okay, ini kebiasaannya perempuan lah. Mereka kadang-kadang dia suka fikir benda kecil-kecil.
benda-benda yang remeh-remeh dia dah fikir. Sebagai contoh, apa nama tu, sebagai contoh, laki dia balik lambat contohlah, laki dia balik lambat. Tak sampai 5 minit balik lambat, sepatutnya biasa balik rumah dalam setengah jam dah sampai dah. Tiba-tiba ni 1 jam lebih, 2 jam tak sampai lagi. Contoh tak pun dalam 5 minit lah. Satunya tu mungkin boleh kita kira dalam 5 minit dia tak, dia dah fikir, mana laki aku ni, kenapa ni, ada benda ke dapat, contoh. So kadang benda-benda yang kita terlalu berfikir tu yang akan menyebabkan kita, menjadi salah satu punca kita stres sebagai contoh lah. Ataupun orang yang terlalu perfectionist, kat rumah tak kena sikit, sengit sikit dia dah melenting. Anak pasal sikit dia tak berhati. Kadang itu yang jadi punca lah. Maksudnya kita kena assess kita punya lifestyle atau mencari gaya hidup kita, apa ciri-ciri atau gaya hidup kita yang menjadi punca ataupun sebab kita boleh sentiasa stres ataupun sentiasa hidup ini tidak tenang lah, atau mesti cek pasal orang je. Okay. Yang kedua, untuk orang yang memang workaholic lah. Untuk orang yang workaholic ni, kita kena pandai untuk manage to balancekan kita punya gaya hidup. Jangan terlalu terkejar-kejar buat kerja ataupun sampai lupa tahap kesihatan diri sendiri kan. Okay. Maksudnya kita kena pandai untuk tak buat sesuatu. Kadang-kadang ada orang jenis yang tak duduk diam. Lepas 1 minit, 2 minit mesti nak kena buat. Dia tak ada masalah sebenarnya untuk kita sentiasa melakukan sesuatu bagus untuk otak kita, sebab kita lagi meningkat usia. Kalau kita tak guna kita tak lakukan aktiviti ataupun exercise otak ni, menyebabkan kita ada risiko tinggi untuk dapat masalah nyanyok semua tu. Tapi kita kena berpada-pada lah. Bergantung pada kemampuan badan kita tu semua. And last sekali, kita kena pandai nak enjoy ataupun have fun dengan diri kita lah. Especially time yang agak mencabar sekarang ni kan. So kita kena pandai untuk channel kita punya diri sendiri. Okay. So itu basically antara psikologi issues yang related ataupun yang boleh jadi penyumbang kepada fatigue pada diri kita ni. Sebenarnya fatigue ni adalah salah satu simptom ataupun tanda yang kemungkinan kita ada problem, dan kadang-kadang bukannya satu simptom, just memang kita letih. Tapi kalau contoh fatigue tu memang berlarutan dalam satu jangka masa yang panjang, anda perlu jumpa doktor lah untuk cek sama ada sebenarnya saya ni okey ke ada sesuatu yang berlaku pada diri saya ni. So kita kena check lah, buat checklist ataupun kena cuba recheck balik diri kita. Jumpa dengan orang yang pakar, especially doktor, supaya tengok, doktor saya ni ada apa-apa sakit ke? Saya ni ada kekurangan diet ke yang menyebabkan saya rasa letih, rasa lesu je ni. Saya rasa saya makan dah okey. So jadi doktor akan advice lah, doktor akan check. Lagi-lagi time musim-musim macam ni, kita kena concern sangat-sangat pada diri kita. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, dia punya data setiap hari kes untuk COVID-19 saja yang meninggal memang kuat banyak. Berpuluh-puluh dah sekarang. Itu belum campur lagi kes meninggal dunia disebabkan kes penyakit yang biasa ataupun kemalangan ke apa benda lain. So kita tak tahu. Kalau dicampur-campur tu mungkin satu hari dah beratus ataupun beribu. So sangat banyak untuk populasi yang agak sedikit di Malaysia ni. Baru yang puluh juta ni kan agak krisis jugalah. So kita kena increasekan awareness berkenaan dengan kesihatan. Okay? Apa yang kita boleh buat ataupun apa yang kita boleh fokuskan untuk kita meminimalkan risiko kita kena ataupun kita boleh dapat fatigue ataupun kelesuan ni disebabkan sebab kita punya diet. Yang pertamanya, wajib jaga ataupun wajib minum yang secukupnya. Okay? What about depression? Depression soalan yang bagus, Kak Faizal. Kalau depression ni, dia adalah next level lah untuk stres. Maksudnya kalau kita tak kalau contoh fatigue, dia pun antara salah satu simptom kita ada depression.
Cuma yang ni kena betul-betul jumpa doktor lah, atau psychiatrist untuk verify benda ni. So that's why saya cakap, kalau anda mengalami fatigue dalam satu tempoh yang agak lama, yang sentiasa berlarutan lah kiranya, asyik-asyik tak berkesudahan, so anda wajib ataupun better jumpa doktor. Kalau sampai depression ni, kalau tak pandai kawal, kita kena better consult psychiatrist lah untuk dapatkan better solution. Sebabnya memang isu depression ni sangat-sangat membimbangkan lah sekarang. Sebab dulu sebelum ada media sosial ni, kadang kita tak perasan. Kita tengok orang ni menyendiri, kita fikir orang ni sombong lah apa. Tapi sebenarnya tu antara simptom-simptom ataupun petanda orang tu ada masalah depression. Okay, so kita kena bantu mereka. So in term of depression ni memang adalah satu skop yang besar. Kalau kita nak cerita sekarang pun quite banyak lah. Itu tak apa. Betul Kak Bani. Dia lead to panic attack. Okay. So macam kita fokus balik pada tentang diet tadi kan. Kita minum yang secukupnya. Minum secukupnya macam kita cakap biasa itulah. Sekurang-kurangnya dalam 8 gelas ataupun 2 liter. Depend pada kita punya kita punya keperluan badan. Lepas tu kita kena, untuk orang yang addicted to caffeine, mungkin caffeine tu menjadi punca dia tak cukup tidur. Yang ini anda kena pandai manage minum caffeine anda. Tak ada masalah untuk anda minum caffeine, tapi anda kena manage lah jadual minum caffeine tu, jangan sampai kacau untuk tidur anda. Sebab kadang-kadang orang yang minum caffeine ni dia memang addicted, so dia terlupa waktu bila yang sesuai untuk dia minum. So untuk mereka yang memang suka minum caffeine ni, kena pandai-pandai jaga diri. Takut nanti kan affected pada diri anda disebabkan anda tak cukup tidur. Sebabnya biasalah caffeine ni bila terlalu banyak, badan kita terlalu tinggi, especially minum waktu petang nak ke arah malam ni, dia akan kadang-kadang lead akan mengganggu kita punya biological clock kita tu. Itu kita tak nak lah. So minum caffeine in a moderate way tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada orang yang semakin addicted tu, yang itu kita kena consult mereka. Okay. So yang ketiga, kita kena pandai ataupun kita kena sentiasa wajib untuk ambil breakfast. Breakfast like a king tu. Kita kena selalu mengamalkan breakfast. Jangan skip breakfast. Especially bagi anda yang suka anda yang nak berdiet, yang kadang-kadang mereka fikir tak apalah, tak perlu breakfast lah. Breakfast tak penting. Aku skip terus pergi brunch. Okay, lepas tu nanti makan malam, settle. Cukup dah tu. Benda tak berapa bagus. Sebabnya kenapa? Kita dah berpuasa lama dah. Dah berpuasa lama. Daripada last makan malam kita mungkin lah. Sebab orang diet dia start last mungkin 8 pukul 9 malam contoh. Tapi daripada 8 pukul 9 tu kira 9 sampai kalau campur brunch pukul 12 atau pukul 2. Berapa lama dia berpuasa? So that's why badan dia sentiasa letih dengan lesu, dan banyak lagi dia punya nutrition deficiency tu sendiri. Okay. Yang ini berkait lah. Tadi wajib breakfast. Yang kedua adalah kena sentiasa tekankan jangan kita skip kita punya meal. Maksudnya wajib seorang kalanya makan pagi, makan tengah hari, makan malam tu wajib aja. Jangan jangan kita skip meal. And yang seterusnya, kita wajib makan sarapan pagi, jangan skip meal. Dan yang ketiga, jangan terlalu makan. Tadi Cik Syamil cakap suruh makan sarapan pagi, suruh jangan skip makan, tapi tiba-tiba suruh jangan makan banyak pula. Ya, sebab kalau kita makan banyak pun, contoh kita makan berlebihan, makanan tu, contohlah time tu kita makan berlebihan, dia punya energi tu akan disimpan sebagai lemak, ataupun badan kita pun akan jadi sluggish disebabkan extra energy yang kita terpaksa convert. Ataupun kita terpaksa yalah extra energy yang kita kena convert. So jadi lambat sikit, jadi sluggish, lembik je. Tu sebab kadang kalau kita makan benda-benda berat, especially macam contoh nasi lemak pagi-pagi tu jadi lembik je kan. Sebabnya badan kita ada extra work to do. Tu yang menjadi kita jadi lembik je. Tu jangan makan terlebih banyak tu. Dan yang ni especially untuk kaum wanita yang masih lagi ada datang haid ataupun datang haid lah, ataupun PMS, anda wajib mengambil makanan yang tinggi iron ataupun makanan yang tinggi zat besi secukupnya. Okay, supaya badan kita mampu untuk menghasilkan darah sebaik mungkin, sebab darah ni adalah medium utama lah untuk kita channel ataupun kita bawa segala jenis nutrisi ataupun toksik dalam badan. So ini antara benda-benda penting ataupun benda-benda wajib yang kita perlu lakukan lah. Okay, saya recap balik, jaga pemakanan,
jaga intake ataupun schedule your caffeine punya drinks. Jangan dekat-dekat waktu tidur pun sini makan, takut nanti dia akan kacau waktu tidur kita. Wajibkan sarapan pagi, jangan skip jangan skip meal. Lepas tu jangan overeat, and wajib makan makanan yang tinggi iron ataupun zat besi. Okay, itu in term of pemakanan lah. Daripada segi tidur pun kita kena tengok juga, sebab kebiasaannya, misal contoh tadi terkaitkan dengan caffeine kan. Bila caffeine tu ambil banyak, so dia akan kacau kita punya sleep quality. So bila sleep quality kita kacau, terganggu, esoknya sure kita akan rasa letih lesu, selembik je. So that's why kita kena penting kita kena tekankan berkenaan dengan quality tidur. So kita kena belajar, especially orang-orang yang ada mengalami masalah gangguan tidur ni, kena check, kena pastikan anda tahu untuk untuk atasi masalah sukar nak tidur ini. Jangan biarkan dia sentiasa membelenggu anda. Kalau tak, nanti kan lama-lama pun dia akan mengganggu diri kita lah. Okay, so ini secara general dia, apa benda ataupun apa berkaitan dia lah, tenaga ataupun way ataupun method cara badan kita menghasilkan tenaga dengan rasa letih lesu tu sendiri, daripada segi macam mana badan kita produce energy, ataupun daripada segi punca kenapa terjadi fatigue tu sendiri. So itu antara ilmu ataupun sharing yang saya nak cerita berkenaan pada hari ini. And saya nak kaitkan juga, sebenarnya kalau kita lihat, kalau anda selami video awal tadi tu, video tu agak panjang and agak scientific sikit, so that's why saya cut. Kalau anda tengok ataupun anda lihat video tu sebenarnya, dalam cara badan kita menghasilkan tenaga, medium utama macam saya cakap awal tadi, badan kita memerlukan salur darah. Badan kita memerlukan salur darah, memerlukan oksigen yang secukupnya ataupun memerlukan sel darah merah yang secukupnya untuk kita bawa nutrien-nutrien, oksigen lah, karbohidrat ke protein ke lemak secukupnya untuk kita sampaikan dekat satu badan kita. So penting untuk kita pastikan kita punya salur darah ni cantik. Okay, kalau tak guna pun, kita cukup makan, ambil karbohidrat, ambil protein, ambil fat secukupnya, yang bagus-bagus, kita dah sumbat dalam badan, tapi salur darahnya tak cantik, macam mana kita nak pastikan absorption rate semua tu bagus? Okay, so sebab itu kita kena ingatkan kawan-kawan kita, especially time PKP ni, kadang-kadang kalau kita terlalu stres pun, dia akan mengganggu waktu tidur kita. So bila mengganggu waktu tidur kita, dia akan mengganggu kita punya sistem hormon badan kita tu. Bila hormon dalam badan kita tak cantik, nanti pun badan kita pun tak efektif lah. Bila tak efektif, tu yang jadi kadang-kadang jadi lesu, letih tu. So that's why anda ataupun kita yang Max Gabriel ni kena selalu ingatkan kawan-kawan kita apa perkaitan produk weekend ni sendiri dengan dengan kesihatan ataupun dia orang punya kelangsungan kehidupan, especially time-time yang genting macam gini. Okay, kena sentiasa ingatkan dia orang, berikan dia orang value, supaya dia orang nampak, oh aku kena cuba pakailah. Sebabnya kalau contohlah kita fokus pada isu fatigue ataupun letih tadi tu. Kalau contoh kita tengok tadi, orang tu sebab stres. Okay, stres macam mana kita nak bantu? Selain daripada kita teman dia, dengar punya luahan perasaan tu semua, selain daripada tu, bila kita perkenalkan katanya produk Rich MXB, daripada segi produk weekend tu sendiri, produk Rosella sendiri kan, dia membantu untuk kita untuk kita channel kita punya stress level tu. Kalau dia persegi produk weekend, macam anda tahu, anda dah memang pakar daripada saya lah. Saya just share je untuk peringatan. Produk weekend tu sendiri membantu untuk release ataupun untuk regulate kita punya stress level. So daripada situ kita boleh membantu kawan-kawan kita supaya kurangkan risiko untuk mengurangkan risiko terbentuknya ataupun terjadinya gejala depression tu. Kalau tak, dah daripada slow stres, kita tak kawal, dia depression, ini lagi masalah yang lebih besar. Yang kadang-kadang itu sukar untuk untuk atasi lah. Kalau dah sampai chronic depression tu, dia bahaya. Lagi yang berepisod-episod ni, kita tak nak sampai macam itu. So that's why pada weekend basically terutamanya yang mengandungi ion negatif, yang memang banyaklah kajian yang dah dilakukan yang ada berkaitan dengan depression ataupun untuk manage kita punya stress level. So tak ada masalah untuk kita cuba, sebabnya just benda ni no harm untuk dia guna, sebabnya kan just kita pakai je.
produk pakaian harian yang kita pakai hari-hari, sekurang-kurangnya kita tambah sebab kita dah biasa pakai baju, dia biasa pakai seluar, kita dah biasa pakai stokin, tapi tak memberikan kebaikan pada kita. So kita perkenalkan produk Fikan ni untuk diorang pakai juga, just diorang upgrade je pakaian diorang tu supaya pakaian diorang tu memberikan manfaat pada diri diorang, daripada segi kebaikan kesihatan dan juga kebaikan poket diorang juga. So tak rugi untuk diorang ataupun kawan-kawan kita cuba. So that's why kita kena kita kena share poin-poin penting tu pada mereka supaya diorang nampak, oh rupanya tak, walaupun nampak kenapa mahal sangat kau punya barang ni, aku punya baju ni baru RM10, RM5 dia, tapi faham kau punya baju ni mahal sangat. Kita kena tunjuk value dia, kenapa and penting ni, kenapa dia nak kena guna. Sebab mereka tak nampak value tu, that's why diorang diorang tak sanggup nak invest. Kalau kita pandai untuk tunjukkan value dia, insyaAllah anda senang nak buat closing. Okay? Yang penting kita kena cari dia punya problem ataupun apa dia punya concern. Lepas concern tu kita tunjukkan macam mana benda ni membantu kita. Daripada situ orang kata, oh betul lah, kita kena cubalah. Orang ambil ikhtiar, tak ada masalah pun, benda tu tak akan harm to myself. Sebabnya dia orang cakap banyak dah test jarukan yang tak ada, kita panggil tak ada chemical reaction ataupun radiation ke benda, tak ada. So that's why kita kena kita kena pandai kita kena pandai untuk yakinkan kawan-kawan kita. Okay, so itu satu lagi berkenaan produk Fikan ni. Basically kita punya produk Fikan memang kita ada medical class grade 1 sekarang ni, cuma anda kena tahu kita hanya dapat daripada kelulusan daripada Taiwan, daripada Kementerian Kesihatan Taiwan lagi. Okay, yang ada Malaysia punya medical device MDA Malaysia punya, kita still lagi undergo proses, still lagi dalam proses pendaftaran segala benda tu lah. So kita tak boleh, kita jangan claim berkenaan benda ini sebabnya kita belum lagi pengesahan benda tu. So takut-takut kita punya kegairahan untuk bercerita tentang benda ini tertangkap oleh orang-orang organisasi MDA dan menyebabkan kita punya proses tu terbantut ataupun terjejas disebabkan kita dah claim awal-awal. Anda nak claim tak ada masalah, tapi anda kena claim jelas, nyata dan terang. Anda cakap medical device grade 1 yang kita dapat ni sekarang ni sah dapat daripada Taiwan punya Kementerian Kesihatan. Okay, so jangan putar belitkan fakta, takut orang tersalah guna dan nanti ada orang lain, ada orang-orang kita panggil orang-orang daripada badan kerajaan yang jaga involve pada benda ni, dia dapat report, so bahaya, kesian kat nanti kawan-kawan kita nanti penat lah. Jadi isu boleh dapat lagi 1% yang dapat, tiba-tiba terbantuk kat situ, so rugi kat situ. So berhati-hati setiap kali kita nak share input lah. Okay, dalam Islam pun diajar adab kita untuk adab kita dalam menyebarkan sesuatu maklumat. Kalau tak pasti jangan kongsi. Ini tagline ni dah biasa dah daripada berzaman-zaman dah. Start tahun 2020 ni saya rasa dah biasa dah guna tak pasti jangan kongsi. Tak kisahlah apa benda pun daripada segi input COVID-19 ke apa. So jangan tak pasti, kita jangan kongsi. Cari benda tu sahih, insya-Allah kita boleh sebarkan. Sebabnya kita tak nak, contohlah kalau saya bagi satu saya bagi satu situasi. Kalau kita cakap kan kita cakap contohlah kita cerita pasal collagen ataupun Cola Plus kita. Cakap Cola Plus ni satu drink, satu minuman yang kita dah minum dah cukup dah, lengkap, segala-galanya ada dalam tu. Dia dah jadi, bila orang yang kadang-kadang tak faham dia cakap bila dia cakap ini macam minuman pelengkap, macam jadi kalau ayat saintifik dia dah jadi macam meal replacement. Benda tu dah kira salah. Sebabnya padahal sebenarnya collagen tu hanya mengandungi collagen dan sedikit vitamin C yang datangnya daripada beetroot dengan apa lagi dalam tu saya lupa. Beetroot dengan apa satu lagi saya lupa lah. And ada sedikit lain lah. So ada CoQ10 sekali dalam tu, ada antioksidan lah maksud dia. So dia bukan makanan pelengkap. So kita kena berhati-hati. Jangan cakap cukup dah ambil collagen ni dah boleh membantulah untuk kita ikhtiar, kita nak bantu untuk kurangkan kita punya penyakit. Basically kita kena fokus. Contohlah saya dalam konteks collagen, kita kena fokus. Cakap kalau collagen ni
fungsi collagen basically untuk repair cell. Sebab collagen basically is a type of protein dalam badan kita. So dia fungsi untuk repair cell badan kita. So bila dia repair cell badan kita, dia related lah, benda-benda yang kena sakit-sakit badan tu dia akan membantulah. So kita kena berhati-hati. Sama juga macam kita cakap produk vegan. Jangan cakap produk vegan kita menyembuh. Kalau anda buat contoh buat FB Live macam ini, cakap produk vegan ni dapat menyembuhkan penyakit A, B, C, D, C, segala benda lah anda claim. Itu bahaya. Kalau ikut akta iklan pun memang tak dilepaskan lah. Memang tak boleh nak, kalau anda buat iklan pun tak lepas nak cakap benda tu, ataupun tak boleh nak buat iklan tersebut. Kita tak boleh cakap macam tu. Just macam kita cakap, demi etika dia, kita just membantu untuk salah satu cara alternatif yang kita gunakan, ikhtiar kita yang kita boleh gunakan untuk mengawal kita punya situasi badan lah. So kita kena pandai, kita kena bijak mengatur tutur kata supaya kita jangan asyik bercerita, asyik berkongsi, takut teroverclaim. Bila teroverclaim, takutnya nanti orang tu pegang kata-kata kita tu, bila tak jadi, dia akan salahkan anda, sebab anda yang share lah. Dia akan salahkan anda, cakap, aku pakai yang mahal tak dapat pun. Habis orang tu hilang trust pada kita punya produk. So sebab tu saya tak suka ataupun saya selalu cakap tekankan dengan perkataan overclaim ni. Sebabnya kita tak mahu nak kawal. Sebanyak anda leader-leader di luar sana yang menjadi kami punya kami punya ambassador. So sebagai ambassador, kami pun tak boleh nak check satu persatu apa yang anda biasa check, anda biasa cerita dengan kawan-kawan anda. Kalau macam kat kedai retail, kita boleh tahu, kita boleh check. Biasanya akan ada customer feedback segala benda tu, ataupun kita boleh check kat CCTV, kita boleh dengar apa benda yang dia cakap. Tapi sebab kat sini, in term MLM, kita tak dapat nak buat benda tu. So that's why saya akan sentiasa ingatkan anda supaya dalam kita bercerita, kita kena ada adab dia lah. So jangan terlalu garah, nanti kan bahaya. Elok-elok orang yakin dengan kita, sebabnya satu dia, beza dia, MLM ni biasanya kita akan mendekati kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang berdekatan. So diorang lebih percaya pada kita. So dia kurang sikit orang tu nak condemn kita, ataupun bila cakap orang yang overclaim, dia diam je, biasa dia akan diam. So dia pun malas nak mengaruhkan keadaan. Kalau macam contoh, kalau macam saya punya pengalaman dekat retail, try lah buat sekali menggoreng. Dapat kena orang yang memang fasih, orang yang jenis educated, dia memang jenis yang ada ilmu, goreng sikit dia tahu fakta salah, korang kena balik. Tak pasal nanti dapat warning letter daripada management. Saya tak nak macam itu. So that's why pentingnya kita standardizekan input ilmu yang ada tu, daripada segi cara pemakaian, cara pemakanan ataupun pemakanan, cara penggunaan barang tu, supaya kita tak salah share pada kawan-kawan kita lah. Okay, so ada tak persoalan atau pertanyaan berkenaan dengan isu hari ni? Ini saya saja buat topik berat ni. Berkenaan scientific sikit dia punya tajuk hari ni. Itu pun saya fikir, alamak, aku nak buatkan ni, takut tak benda ni berat sangat. Tapi saya buat jugalah. Baru nampak gaya-gaya dietitian sikit duduk sini. Kata ni simple, macam orang semua orang boleh buat je kan. So saya buat lah benda ni, nampak berat sikit kan. Beza sikit orang dia. So minta maaf lah, hari ni pakai StreamYard ni dia first time. Ingat nak letak logo-logo, tapi rupanya macam kena bayar yang untuk logo-logo tu. Saya boleh buat macam ni je. Tak apalah, buat macam ni pun best juga. Baru saya nak letak logo MXB ke apa kat sini. Yang tu dia kena bayar. Nanti lain kali saya cuba tengok lagi apa yang boleh digunakan dekat StreamYard ni. So kalau ada persoalan, pertanyaan yang berkaitan dengan isu tajuk hari ni, anda boleh share. Yang bagusnya kalau pakai StreamYard, saya suka sini kita boleh nampak. Saya boleh pin anda punya komen. So kurangnya macam pakai lidah ni, saya dapat pin dia lama di sini. Ada rezeki dia ni, nanti orang tengok ni lama ni. Nasib lah, siapa yang tulis tu saya tolong naikkan lah. Okay. So kalau harapnya isu hari ni ada point dia lah. Walaupun terlalu saintifik, tapi saya tak pergi deep. Just nak tunjuk sebenarnya kalau anda dapat
tangkap secara ringkas, sebenarnya apa poin yang saya nak sampaikan adalah ketiga-tiga metod kurang tidur jejaskan kesihatan. Okey, Puan Faizah punya persoalan, macam mana kurang tidur ni menjejaskan kesihatan diri kita. Basically kurang tidur macam mana dia boleh mengganggu kita punya fungsi badan kita. Sebabnya satu, dalam badan kita, benda paling mudah lah, kita ada biological clock kita. Dia ada set timer dia. Kalau kita tak tidur, kalau kita tak tidur ikut timing dia, contoh lepas pukul 11, badan kita macam hati ataupun liver. Basically kalau kita tidur, badan kita akan melakukan proses detoxifikasi ataupun natural detoxification, okay, in a natural way. So kalau kita tak cukup tidur, lambat pukul 11 je, itu memang dia punya curfew time lah. Kalau dia lambat dia, memang badan kita akan sukar untuk detox. Sebab liver ni basically is a main organ untuk detox segala benda-benda chemical. Lagi orang kita yang suka bedeng ataupun merokok ni, chemical yang wujud karsinogenik segala benda tu, narkotin segala benda tu akan berkumpul dekat liver. So kalau liver kita tak sihat, liver kita tak berfungsi dengan baik, tak boleh lakukan detoxification dalam jadual yang dah di-set dalam badan ni, yang Allah dah jadikan ni. So dia akan terganggu lah kalau hari pertama dah delay. So hari kedua dah delay. Itu yang lama-lama dah delay. Itu yang akan mengganggu proses detoxification dalam badan dan menyebabkan kita punya badan ni terlalu banyak toksik. Bila toksik terlalu banyak, dia akan menyebabkan inflammation ataupun ada inflammation ataupun ada free radical terlalu banyak. Kalau free radical terlalu banyak, dia akan harm kita punya good cell ataupun sel-sel yang baik, akan menyebabkan lead to penyakit-penyakit. Ni dia saya fokus pada liver lah, sebab liver yang biasanya paling signifikan dalam dengan biological clock ni. Yang satu lagi, liver ni adalah tempat untuk menghasilkan hormon-hormon yang dalam badan. Dia antara salah satu kilang yang akan menghasilkan hormon dalam badan. So kalau liver kita tak sihat, macam mana dia nak produce hormon yang hormon dalam yang hormon penting dalam badan kita tu. Daripada segi hormon untuk digestion macam insulin, hormon lain sekali lah. Banyak kat situ. Saya lupa, saya ingat insulin dia. Okay. So that's why bila liver tu dia punya proses detoxification tu dah terganggu, banyak sangat fungsi-fungsi badan kita yang akan terganggu. So that's why kalau kita kurang tidur, dia akan ada masalah. Sebab sekurang-kurangnya kita tidur ni tak ada sampai 8 jam ngam-ngam. Dalam 6 jam, kalau kita ikut cycle REM sleep kita pun dah mencukupi. Sebab dia ada kiraan REM sleep dia tu. Cukup berapa kitaran, basically dah mencukupi lah. Bagus untuk kita dapat tidur mencukupi. Tak semestinya kena 8 jam, 9 jam, 7 jam, tak semestinya. Yang penting jangan bawah daripada 6 jam atau 5 jam. Dia kena 6 jam ke atas, insyaAllah badan kita cukup dapat rehat. So that's why wajib kita kena tidur dalam timing yang betul, sebabnya nanti dia akan kacau kita punya fungsi badan lah. Maksudnya fungsi badan tu yang saya cakap tadi dah pasal liver tu as a starting lah. Okay, menjawab ke persoalan tu Puan Faizah? Sebab liver ni kalau kita perhatikan ataupun kita cuba Google, dia punya fungsi dalam badan terlalu banyak. Memang terlalu banyak. So kalau liver kita tak berfungsi dengan baik, memang banyaklah fungsi badan, kita punya body function yang akan tidak akan terjejas. So that's why kita kena jaga timing tidur kita tu. Jangan nak minum kafein punya lah bila-bila masa, ikut kita tak ada masalah, cuma dia timing tu anda kena jaga-jaga supaya tak ganggu kita punya sleeping cycle tu sendiri. Okay? So ada lagi soalan? Sebabnya dalam keadaan sekarang ni, isu apa? Isu stres ni lah yang menjadi punca utama sebenarnya. Yang stress lead to depression lead to banyak macam silent killer macam tadi. So itu yang kita kena bendung. Sebabnya kadang kita stres, tu yang lead to kencing manis, darah tinggi, segala benda. Yang macam saya pernah share sebelum ni. Sebabnya badan kita dah terlalu banyak hormon stres tu. Sebab hormon stres tu terlalu tinggi, dah terbiasa trigger, tu yang menyebabkan kita punya blood pressure tu dah biasa tinggi. Macam itu. So that's why kita tak boleh nak maintain ataupun kita tak boleh tak boleh nak regulate dah blood pressure kita. So pucuk pangkal dia,
Cuba recheck balik diri sendiri sama ada kita punya stress tolerance ni tinggi tak tinggi. Sekarang dah macam-macam jenis apps ataupun dah macam-macam jenis jam yang boleh check punya stress level. So beli je, check je. Waalaikumsalam. Abang lama tak nampak. So harap alamak jangan lari. Okay. So harapnya kita dapat menggunakan ataupun kita sentiasa buat sharing berkenaan dengan kelebihan produk weekend, kelebihan produk-produk MSB ni boleh insyaAllah dengan cara yang betul kita dapat membantu ataupun menggunakan beban kawan-kawan kita kat luar sana. Okay. So harapnya kita semua dapat memanfaatkan sharing kita pada petang pula tengah hari ni. Kita jumpa lagi pada next session insyaAllah minggu hadapan. Ingat ya, 16 hari bulan malam pukul 9 kita ada special punya forum lah. Ini forum bukan interview sebabnya kita membawakan beberapa orang leader-leader hebat untuk kita perkenalkan atau bukan perkenalkan saja, untuk kita tonjolkan hadapan supaya orang lebih tahu apa sebenarnya dia orang buat dekat center-center dia orang ni. So bagi mereka yang berdekatan dekat center-center tersebut, dia orang boleh rujuk pada mereka ini untuk mengenali ataupun untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang ada. Okay. So saya minta maaf kalau jika ada perkataan ataupun input-input yang kurang tepat. Dan benda yang baik tu macam biasalah semua datang daripada Allah SWT. Harapnya sangat bermanfaat. Semalam hari last day Aidilfitri, so hari bulan baru dalam bulan Islam. So inilah, kejap. Puan Khalidah nak bertanya. Assalamualaikum. Sekiranya kita ambil Fitox, kalau stop apabila adakah berat badan akan naik mendadak? Okey. Saya select sikit lah guna Fitox ni. Basically Fitox ni kita tak kategorikan sebagai minuman ataupun teh slimming atau slimming tea. Kita tak ada claim dekat HQ, kita tak ada cakap tentang slimming tea. Okey. Kita hanya claim dia adalah minuman biasa yang ada kombinasi herba-herba yang boleh memberikan kebaikan kesihatan dalam badan kita lah. Indirectly dia akan membantu turunkan berat badan. So untuk soalan ni, kalau kita stop ambil, berat badan akan naik ke tidak, itu bergantung pada corak pemakanan anda. Kalau anda stop benda ni, tiba-tiba anda punya corak pemakanan tu bertambah-tambah, memang akan naik. Sama je kalau slimming tea kat luar pun, kalau yang dah claim slimming tea, anda stop produk slimming tea tu pun, kalau anda tak jaga makan, dia akan naik balik. So ingat anda dekat sini, jangan claim kita punya Fitox tea ni adalah slimming tea. Sebab memang kita tak daftarkan as a slimming tea. Sebab kalau slimming tea is a supplement. Kalau supplement dia memang kena ada dia punya yang ML code tu lah. Dia lain sikit cara dia ni. So that's why kita kena bijak untuk bercerita. Basically kita punya fokus untuk, sebab kalau kita fikir, kalau tengok video-video yang Encik Azlan share, basically ingredient yang ada dia lebih fokus menjurus kepada untuk reduce ataupun mengeluarkan kita punya air yang terkumpul yang kadang-kadang tak boleh nak keluar, membantu orang yang sukar untuk turunkan berat badan. Orang yang sukar nak membuang air besar. Untuk mengurangkan selera makan yang kalau orang yang jenis yang patut dia membuak-buak, and caffeine yang ada tu membantu untuk membakar lemak secara tidak langsung, sebab caffeine kita tahu memang ada fungsi untuk bakar lemak. So benda tu adalah secara tidak langsung. Kalau anda bagi tahu cakap ini slimming tea, memang orang akan claim mana dia punya testimoni segala benda tu. Nanti anda yang terperangkap. Okey. Yang satu lagi, sebab kalau terlalu ramai sangat orang cakap ni slimming tea, nanti tiba-tiba orang dekat kabinet CP dengar, dia akan dia akan kiri dengan kita. Sebabnya slimming tea bukan kena ada daftaran dia orang ke? Tahu kita bila dia ambil orang tak ada. Nanti kan jadi satu masalah pula. So that's why kita kena berjaga-jagalah. Nanti kan terjejas
anda punya anda punya kelangsungan untuk buat nak buat sharing tentang produk tu. Sebab tiba-tiba kalau dah kena ambush benda tu semua, nanti kita kena tarik lah produk tu dekat pasaran kejap sebab nak kena daftarkan balik. Dia lama sebabnya nak kena daftar, kita kena hantar balik test, nak kena buat packaging baru ikut dia punya standard yang macam supplementnya base. So banyak lagi. So that's why untuk pengetahuan anda, jangan perangkap kami orang HQ sebab kita nak membantu anda untuk sebagai alternatif. Sebenarnya memang dia boleh turunkan berat badan kalau anda guna cara yang betul. Sebabnya kita kat luar sini suka sangat minum air manis. Cuba angkat tangan siapa tak suka minum air manis. Tak kisahlah air berjenis air manis, ada gula ke tak ada gula, tapi dia manis. Sebab itu antara satu punca untuk kita ada masalah atau suka nak turunkan berat badan. So bila kita gantikan minuman manis yang ada ni, yang kalori dia kurang, so dari situ dapat kurangkan ataupun dapat membantu untuk turunkan berat badan itu sendiri. Okay, so saya close perbincangan pada hari ini. InsyaAllah kita akan share lagi pada masa akan datang. Kita jumpa lagi pada sesi akan, insyaAllah. Harapnya anda jelaslah dengan apa yang saya share pada hari ini. So assalamualaikum semua dan selamat tengah hari.